Assalamualaikum dan salam bahagia serta selamat malam saya ucapkan kepada semua saudara-saudari yang mengikuti siaran telusur di page 5 minit. Ya, saudara dan saudari yang dihormati sekalian, tajuk saya pada malam ini ialah mengenai sebuah negara Arab baru yang akan lahir sekiranya usaha untuk nak menubuhkan negara Arab itu berjaya. Sebenarnya ada beberapa cadangan untuk nak menubuhkan negara Arab sedang diusahakan. Tapi malam ini saya akan bercakap tentang sebuah negara Arab dulu yang sedang rancak diusahakan dan menjadi isu akhir-akhir ini dan minggu lalu baru menjadi isu yang lebih ketara. Tapi usaha untuk nak menubuhkan negara Arab ini sudah dilakukan begitu lama. Kerana dalam sejarahnya mereka berkata bahawa dulu pun mereka berada secara berasingan. Ya, negara baru yang akan muncul ini adalah negara selatan Yaman. Ya. Saudara-saudari semua, mungkin kalau kita melihat kepada sejarah dulu tidak ada negara dalam negara bentuk negara bangsa atau nation state. Dulu kita ada negeri-negeri kecil-kecil, ada empire, ada kingdom dan kerajaan, ada city state yang kecil-kecil, dan penjajah yang datang menjajah bermula daripada abad ke-17 seperti yang saya cerita semalam. Bermula dengan Portugis, kemudian Spain, kemudian Inggeris dan lain-lain, ya. Yang ini penjajah zaman baru. Kita tak bercakap tentang zaman Roman, zaman itu ni dalam kurun ke-17, kurun ke-18, ke-17 itu. Kita dapati bahawa kalau tidak ada penjajah, mungkin bukan saja negara Arab tidak dapat disatukan. Saudi sendiri masalah ada beberapa imarah, imarat Arabiyah, imarat Qabaliyah, yakni kelompok-kelompok negeri-negeri kecil-kecil di dalam Saudi. Kalau tidak kerana ada daripada pihak penjajah ini datang, mungkin tidak akan menyatukan perkara itu. Di Thailand pun begitu juga. Thailand ada lebih kurang 50, kalau tak salah 50 negeri dicantum menjadi satu. Tapi Thailand dengan Saudi tidak ada pengaruh penjajah secara langsung, sebab tidak semua wilayah Thailand dijajah, tapi sebahagiannya dijajah oleh Inggris, sebahagiannya dijajah oleh Perancis di sebelah utara, sebelah timur laut. Saudi pun begitu juga. Saudi tidak dijajah secara langsung. Mungkin kalau kita nak anggap penjajah adalah pada zaman Turki Osmaniyah yang menakluk, tapi tidak semua juga wilayah Saudi. Tetapi semangat penjajah itu mana menyebabkan, ataupun dengan adanya penjajah itu menyebabkan negara-negara, menyebabkan wilayah-wilayah ini bersatu, menyebabkan negeri-negeri ini bersatu, menjadi satu, menjadi Saudi, menjadi Thailand seperti yang ada sekarang ini. Tapi kalau lihat kepada Indonesia, Malaysia dan negara-negara Arab yang lain, kita akan dapat lihat bahawa mungkin
Kalau tidak kerana penjajah, Malaysia ada 5 penjajah. Indonesia pun ada 5 penjajah juga. Malaysia hampir 500 tahun, 400 tahun lebih dijajah oleh penjajah. 5 penjajah termasuk Siam. Indonesia pun begitu juga. Indonesia lebih kurang 350 tahun. Kalau tidak ada penjajah ini, apakah akan berjaya? Indonesia didirikan dengan pelbagai negeri, pelbagai wilayah, serta dengan lebih daripada 3,000 pulau ini disatukan menjadi satu Indonesia. Mampu tak? Saya rasa belum tentu. Begitu juga Malaysia. Kalau tak Inggris mencantumkan semua negeri-negeri Malaysia itu menjadi satu, mungkin Kedah akan merdeka sendiri, Kelantan akan merdeka sendiri atau merdeka bersama dengan Patani sebab dulunya satu. Mungkin juga Kedah boleh masuk jadi satu dengan Patani Kelantan sebab dulu di bawah Langkasuka satu, dan negeri-negeri lain pun akan juga pecah-pecah memerintah sendiri. Negeri 9 ada 9 negeri di dalamnya menjadi satu. Ya, mungkin akan merdeka sendiri kalau tanpa penjajah. Ya, tapi itu pembacaan mana lain, bacaan yang berbeza daripada sentiasa kita baca. Kita membaca, selalu kita membaca bahawa penjajah yang kita tahu, penjajah membawa kejahatan, membawa keburukan, macam-macam terhadap kita. Itu yang kita nampak. Tapi dari sudut lain, saya rasa penjajah juga mampu menyatukan kita. Kalau tidak kerana penjajah, kita tidak bersatu. Begitu juga negara Arab. Negara Arab. Tapi bukan semua. Sebab negara Arab sendiri, kalau kita kira zaman Osmaniyah, kan kebanyakan negeri-negara Arab itu di bawah Osmaniyah jadi satu. Tetapi apabila dah datang penjajah, mereka pecah-pecahkan negara Islam, negara-negara Arab ini, berdasar kepada kepentingan, berdasar kepada golongan-golongan yang boleh memberi kepentingan kepada Inggris, bagi wilayah-wilayah, bagi imarah-imarah, bagi negeri-negeri yang dulu di bawah Inggris. Begitu juga bagi wilayah-wilayah atau negeri-negeri atau imarah-imarah yang berada di bawah Perancis. Inggris ke sebelah negara teluk sebelah Saudi sebab ini, tapi Perancis sebelah North Africa, Afrika Utara, Spain juga di sebelah sana. Jadi bagi negara Arab kita lihat bahawa ada pecah-pecah, wilayah-wilayah Arab itu dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan. Dan di mana tempat yang kaya sikit dipecah menjadi lebih kecil. Saudi masalah sepatutnya dengan negara teluk itu jadi satu, kan? Tapi dipecahkan jadi Kuwait, jadi Imarah Arab Bersatu, macam-macam di situ pula. Jadi berbeza dengan tempat kita penjajah membawa kepada penyatuan Melayu dan penyatuan Indonesia, Malaysia jadi gitu. Di sana jadi Indonesia, ya. Malah kita tengok Indonesia boleh membentuk wilayah yang begitu luas sampai kepada negara wilayah-wilayah yang bukan keturunan Jawa, bukan rumpun Melayu di Irian Jaya sebelah sana, adalah kerana ketika itu adalah kerana ada konflik di antara komunis dengan kapitalis, dan negara-negara yang di bawah kapitalis ini mengizinkan disatukan Indonesia termasuk Timor Leste sekarang ini kerana tidak mahu
mereka menjadi komunis, jadi dicantumkan semua itu. Tapi akhirnya dipecah pula. Timor Leste terpecah. Ya, jadi yang lain pula. Ya, jadi ada dua hal lah dari segi penjajah ini. Penjajah ke tempat kita lebih menyatukan, tapi penjajah ke negara Arab lebih memecahkan. Itu sebab itu kalau kita baca buku-buku Arab, penjajah membawa perpecahan, penjajah membawa orang Islam, negara-negara Arab ini menjadi seperti sekarang, lebih daripada sekarang sudah 22 negara Arab, dan akan tambah lagi sebab ada negara-negara baru yang akan lahir, termasuk negara selatan, Yaman yang saya sebut sekarang ini. Ya, kalau kita pergi kepada konteks kayak Yaman, kita akan dapat bahawa dulu Yaman waktu Cold War, waktu perang dingin dulu, Yaman bahagi dua. Satu bahagian di utara yang ada Sana'a atau Sana sebagai ibu kota adalah dikuasa oleh puak kapitalis. Dan di situ ada golongan agama yang memberi sokongan kepada kapitalis. Di sebelah selatan yang ada Aden ataupun Adan sebagai ibu kota, pada waktu itu adalah diperintah oleh puak komunis sosialis. Jadi itu zaman Cold War, zaman perang dingin, tahun 60-an, 70-an dulu. Dan negara yang sebangsa ini, yaitu Yaman itu pecah jadi dua, dan golongan penduduk pun juga pecah jadi dua. Di sebelah utara, di sebelah ini terdapat penduduknya, sebilangan penduduknya adalah boleh kirakan 1%, yaitu yang dipanggil golongan Zaidi ataupun Husi, golongan Syiah. Tapi waktu itu tidak ada lagi mana kebangkitan mazhab, tak ada. Syiah waktu itu terpendam begitu saja. Ada ahli sunnah wal jamaah di Yaman ini, mana 2/3 adalah mazhab Syafi'i, 1/3 saja Syiah Husi atau Zaidi. Ya, jadi waktu itu kita lihat bahawa pihak sebelah utara ni tidak seperti sekarang, mana mengguna fatwa-fatwa untuk nak mengkafirkan tapi sebelah selatan kebanyakannya juga adalah penduduk mazhab Syafi'i. Di sebelah selatan, Hadramaut, Adan atau Aden, semua suasana semuanya adalah kebanyakan orang ada daripada ahli sunnah wal jamaah, daripada Syafi'iyah, daripada mazhab Syafi'i. Di utara ni baru ada puak Syiah. Tetapi oleh kerana mereka ini berada di bawah kerajaan sosialis, kerajaan komunis pada zaman itu, maka pihak atas ni dengan sekolah agama, dengan pertubuhan agama macam-macam, mengkafirkan orang selatan, mengkafirkan parti-parti daripada selatan, mengkafirkan pergerakan di selatan. Itu zaman dulu, zaman waktu itu adalah zaman Cold War, zaman perang dingin. Kemudian berlaku pula bersatu di antara mereka, di antara dua, di antara selatan jadi satu. Dan apabila berlaku penyatuan, tidak senang juga, tidak menjadi masalah, membawa masalah tak habis-habis juga. Dan masalah yang terbesar sekali apabila munculnya pengaruh Syiah. Apabila Syiah lahir sebagai negara yang berpotensi, yang berperanan, boleh menggerakkan rakyat untuk menentang kerajaan mereka. Karena era revolusioner, jadi menyebabkan berlaku masalah kepada negara Arab.
termasuk Saudi, termasuk Iraq, termasuk waktu itu waktu dulu kan, waktu Saddam Hussein itu orang Syiah ditindas habis-habisan di Iraq. Tapi sekarang Syiah sudah naik di situ. Di Saudi juga Syiah tidak boleh bangkit, Syiah dibunuh. Tapi sekarang tidak nak boleh buat begitu lagi sebab ada Iran yang membantu. Tetapi dalam keadaan begini, Syiah juga menjadi kuat, Syiah Houthi menjadi kuat di Yaman, menguasai di sebelah utara dan sebahagian selatan. Tapi selatan tidak mampu sampai sekarang ni Syiah untuk nak menakluk, kerana pihak sana, pihak Ahlussunnah wal Jamaah sana menentang habis-habisan dan berjaya menghalau, mengusir puak Syiah di sebelah selatan sana pada tahun 2014. Itu semua ni sudah bermula itu. Tetapi apabila berlaku begitu, di sini Syiah, di sebelah atasnya Syiah, di sebelah ini Sunnah Syafi'i, muncul sekarang ini cadangan untuk berbelah, untuk berpecah, di mana di selatan mau negara yang sendiri merdeka. Inilah yang jadi masalah. Sekarang ini, kalau dulu perpecahan kerana ideologi politik di antara kapitalis dan sosialis atau komunis yang memecahkan dua mereka tahun 60-an 70-an, memecahkan Yaman Utara dan Yaman Selatan, kemudian bersatu. Tapi pada sekarang, pada zaman kebangkitan agama sekarang ini pula, menyebabkan berlaku konflik di antara dua kelompok ini, menyebabkan sekarang ada usaha untuk nak pecah kerana berlainan mazhab, kerana berlainan ideologi mazhab ini. Dulu kerana politik, dulu ideologi politik komunis dengan kapitalis. Sekarang ini antara mazhab sunnah dengan Syiah, dan yang sunnah ini mendapat sokongan daripada Saudi Arabia dan Emirat Arab Bersatu dan sekutunya beberapa negara Arab dan termasuk juga negara-negara barat menyokong. Cuba lihat kan, kalau dulu ideologi politik memecahkan Yaman dan kemudian bersatu sementara beberapa waktu, kan kini pula nak dipecahkan pula kerana berlainan mazhab. Dan tidak lama lagi mungkin kita akan dapat dengar bahawa akan muncul sebuah negara baru yang dipanggil Selatan Yaman, Al-Yaman Al-Janubiyah ataupun Yaman Selatan, yang mempunyai ibu kota, iaitu ibu kota lama Adan ataupun Edin. Itu ini tempat ramai orang kita pergi belajar. Budak-budak kita semua pergi belajar di situlah, di kawasan di sebelah selatan, bukan sebelah utara. Ya, ini akan berlaku. Dan sekarang mereka sedang berada dalam transisi, dalam peralihan. Ada perjanjian Riyadh. Jadi sekarang ini Saudi lah juga di belakang, kerana mungkin juga mempunyai Saudi menganggap bahawa tidak bagus Iran Yaman ini bersatu, jadi masalah kepada Saudi sendiri mungkin. Maka diberi sokongan begitu supaya ini dipecahkan. Tinggal saja pengaruh ini jadi Syiah, yang ini jadi Sunnah. Mungkin begitulah. Tetapi inilah yang berlaku pada waktu sekarang ini. Sepatutnya kita bersatu di kalangan negara-negara umat Islam ini bersatu, janganlah pecah, janganlah membentukkan negara-negara yang sudah bersatu mau pecahkan pula. Ini tidak patut, tidak berlaku. Dan sudah tentu pihak selatan bukan saja melihat dari segi mazhab, dari segi ancaman Syiah dan Iran yang kuat, Iran yang menang di Asia Barat pada waktu ini, Saudi yang kalah. Tapi juga Yaman boleh melihat, itu selatan Yaman boleh melihat ada sejarah boleh dirujuk bahawa zaman dulu pun
memang negeri mana Yaman itu ada negeri berpecah di antara seperti semualah negara Arab pada waktu dulu. Bukan sebab dulu tak ada negara, ada negeri-negeri saja. Ada imarah di situ, imarah di sini sebab tidak ada kuasa, tidak ada tentera untuk nak menaklukkan semua itu. Jadi terpaksa bagi-bagilah. Negeri sini ada, Hadramaut ada, di kawasan ni ada negeri masing-masing. Seperti juga tempat kita dulu. Kita dulu bukan saja wilayah, bukan saja negeri Kelantan yang ada sekarang, negeri Malaysia yang ada sekarang ini. Begitu saja kerajaan sebenarnya tidak di Kelantan itu ada beberapa negeri kecil di dalamnya, seperti juga petani sekarang sudah dipecahkan. Dulu petani satu monton, satu mandala kan dulu kan, tapi Siam datang pecah jadi 4. Sebelum tu sudah pecah, tapi dulu pun sudah ada negeri petani, negeri reman, negeri macam-macam negeri di petani pun, negeri jering, negeri dan macam-macam negeri pada waktu dulu. Ya, itu makna. Tapi sekarang kita patutnya sudah tidak perlu wujudkan perpecahan dan kita sudah bersatu. Kalau Malaysia kan ada orang bercakap Johor nak merdeka, Kedah nak itu mana cakap, ini cakap mana yang tidak patut bercakap, sebab kita sudah bersatu, tak usah berlaku. Tak ada bangsa Johor, tak ada bangsa Kelantan, tak ada lah. Semua ini semua bangsa-bangsa ini adalah baru bangsa. Dulu kita panggil orang Melayu, orang Kelantan, orang petani, orang Johor, panggil gitu saja. Orang tak panggil bangsa. Bangsa ini, race ini adalah perkara baru, bukanlah perkara lama yang dibawa oleh pihak barat untuk kepada kita. Ya, tapi akhirnya kita mengguna juga perkataan bangsa ini sebagaimana diguna oleh orang barat. Okey. Itulah saja saya nak ceritakan bagaimana negara baru Arab akan muncul, dan sedikit masa lagi mungkin kita tengok perkembangan lain, saya akan ceritakan pula mana pula negara Arab yang lain pula yang akan muncul. Ada beberapa tempat lagi yang berusaha untuk nak menubuhkan negara Arab, bukan saja Palestin ya, tapi ada lagi banyak lagi tempat yang akan lahir sebagai negara di Asia Barat. Sekali saja malam ini, dan kita berjumpa membawa cetusan pemikiran, membuka otak kita supaya kita faham setiap masa, insya-Allah. Selagi mana saya ada kemampuan, boleh bercakap, boleh berfikir, saya akan membawalah idea-idea supaya kita semua tahu bahawa perpecahan, perbalahan di antara kita adalah tidak baik. Sebenarnya kita harus bersatu, harus bekerjasama dan menjadi satu atas nama Islam, atas nama orang Melayu, atas nama apa yang kita setuju. Tak kira bangsa pun tak apa. Okey, setakat ini saja malam ini. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.